Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang teknik menghuraikan tugasan kerangan bagi tugasan kerangan yang memerlukan calon menjawab cara, langkah, usaha, cadangan, strategi dan usul. Berikut merupakan tata cara menjawab sekiranya calon diminta untuk menghuraikan tugasan kerangan, cara, langkah, usaha, cadangan, strategi atau usul. Sekiranya calon menjawab tugasan yang memerlukan calon menghuraikan cara atau langkah atau usaha atau cadangan atau usul untuk mengatasi sesuatu yang berkaitan dengan isu utama dalam soalan, maka perkara pertama yang perlu diingatkan ialah isi kerangan yang relevan hendaklah berfokus kepada cara atau langkah atau usaha atau cadangan berdasarkan tema soalan. Perkara kedua, calon boleh menggunakan kata atau frasa yang berbentuk cadangan seperti mesti, harus, perlu, hendaklah, sewajarnya, patutlah dan sebagainya. Perkara yang ketiga, dalam huraian isi utama, calon boleh memasukkan faedah atau kebaikan atau kesan baik bagi mengukuhkan lagi hujah bahawa cara atau usaha atau langkah yang dinyatakan itu betul-betul relevan. Perkara keempat, dalam huraian isi utama juga, calon boleh memberikan contoh-contoh yang relevan supaya huraian itu benar-benar mantap dan matang. Mari kita lihat analisis kekerapan tugasan yang memerlukan calon menjawab cara, langkah atau usaha yang disoal dalam peperiksaan. Pada tahun 2013, calon perlu menghuraikan cara-cara memupuk amalan budi bahasa dalam kalangan generasi muda. Kemudian, pada tahun 2014, calon perlu menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah jenayah dan cara-cara menjaga kebersihan alam sekitar. Kemudian, pada tahun 2015, calon perlu menghuraikan langkah memajukan industri batik dan kemudian disusuli dengan langkah-langkah untuk meningkatkan pencapaian sukan negara kita pada tahun 2016. Pada tahun 2018, soalan yang ditanya memerlukan calon menguraikan langkah-langkah mengatasi masalah pengemis di negara kita dan pada tahun 2020, calon perlu menghuraikan cara-cara memupuk amalan hidup berjiran. Berdasarkan analisis ini, soalan yang memerlukan calon menjawab tugasan, cara atau langkah, atau usaha, atau strategi, atau cadangan, atau usul mengatasi sentiasa disoal dalam peperiksaan. Oleh sebab itu, calon perlu
mengetahui teknik menjawab soalan yang memerlukan calon menjawab tugasan sebegini agar calon dapat memberikan isi dan huraian yang relevan. Untuk menjelaskan lagi perbincangan ini, saya memberikan satu contoh keterangan yang memerlukan calon menjawab tugasan, cara atau langkah atau usaha. Soalan keterangan. Kes buli dalam kalangan pelajar sekolah sering diviralkan di media sosial sehingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menangani masalah buli dalam kalangan pelajar. Ini merupakan cadangan isi utama keterangan yang relevan sekiranya calon menjawab tugasan bagi tajuk ini. Isi utama yang pertama ialah mangsa buli harus melaporkan kes buli kepada pihak sekolah dan ibu bapa supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan segera. Isi kedua, pihak sekolah harus menangani kes buli dengan berhemah. Jangan sembunyikan kes demi menjaga nama baik sekolah. Isi utama yang ketiga, pembuli harus dihukum dengan hukuman yang setimpal kerana ada kes yang menyebabkan kecederaan kekal dan kematian. Isi utama yang keempat, ibu bapa pembuli harus diberikan kursus keibubapaan supaya mereka lebih memahami jiwa anak-anak dan membetulkan tabiat buruk mereka dari awal. Isi kelima, undang-undang perlu digubal supaya pembuli bawah umur boleh diberikan hukuman setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Dan isi keenam ialah kempen menangani masalah buli harus dilaksanakan dengan lebih efektif dan menyeluruh melibatkan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Isi utama bagi menjawab tugasan soalan, langkah-langkah menangani kes buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Isi utama yang pertama ialah mangsa buli harus berani melaporkan kes. Isi kecil pertama, bagi menyokong isi utama mangsa buli harus melaporkan kes buli ialah mangsa buli perlu berjumpa dengan guru. Mengapa? Mereka harus menceritakan perkara yang dilakukan oleh pembuli terhadap mereka dengan segera kepada guru. Dengan itu, guru dapat mengambil tindakan sebelum kes menjadi parah. Isi kecil kedua, bagi menyokong isi utama mangsa buli harus melaporkan kes buli ialah mangsa buli perlu menceritakan kes buli tersebut kepada ibu bapa mereka dengan segera. Mengapa? Ibu bapa merupakan orang yang paling layak dan paling wajar melindungi mangsa buli.
Setelah mendengar cerita tersebut, ibu bapa mereka akan berjumpa dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan kes. Isi kecil ketiga ialah mangsa buli harus melaporkan kes kepada rakan atau pengawas. Sekiranya pada masa itu mereka tidak dapat berjumpa dengan guru. Mengapa? Rakan atau pengawas akan cuba membantu mangsa sedaya yang boleh pada masa itu. Bagaimana? Mereka akan membawa mangsa berjumpa dengan pengetua atau penolong kanan atau guru-guru bagi menyelesaikan kes tersebut. Bagi penegasannya, mangsa buli harus bertindak dengan segera dengan melaporkan kes supaya kes buli tersebut tidak menjadi lebih serius. Ini merupakan contoh huraian lengkap yang relevan. Mangsa buli harus berani melaporkan kes dengan segera sekiranya mereka dibuli. Mereka mesti melaporkan kes kepada guru. Mereka perlu berani menceritakan perbuatan yang telah dilakukan oleh pembuli terhadap mereka. Dengan ini, tindakan dapat diambil sebelum kes buli tersebut menjadi serius. Mangsa buli juga boleh melaporkan kes buli kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa merupakan orang yang paling wajar melindungi mangsa buli. Mereka akan berjumpa dengan pihak sekolah untuk mencari jalan penyelesaian. Mangsa buli boleh menceritakan kes buli kepada rakan atau pengawas di sekolah. Rakan atau pengawas sekolah dapat membantu mangsa buli sedaya yang boleh. Mereka akan membawa mangsa berjumpa dengan pengetua sekolah supaya mangsa dapat diselamatkan. Keberanian mangsa buli melaporkan kes buli dengan segera dapat mengelakkan kes buli daripada menjadi lebih serius. Huraian ini dikatakan relevan kerana setiap idea yang diutarakan, calon menggunakan frasa yang berbentuk cadangan seperti harus berani, mesti melaporkan kes, perlu berani, boleh melaporkan kes buli, akan berjumpa dengan pihak sekolah, boleh menceritakan. Kemudian pada ayat penegasan juga ditegaskan bahawa keberanian mangsa buli melaporkan kes dengan segera dapat mengelakkan kes buli daripada menjadi lebih serius. Keseluruhan huraian ini mempunyai koheren yang sangat kuat berkaitan dengan tindakan yang perlu dilakukan oleh mangsa buli. Inilah yang dikatakan sebagai huraian yang relevan dalam menjawab kerangan yang memerlukan calon menghuraikan tugasan, langkah atau cara atau usaha atau cadangan bagi mengatasi sesuatu. Seterusnya, saya memberikan contoh menghuraikan tugasan yang memerlukan calon menjawab langkah, cara atau usaha mengatasi bagi
soalan langkah-langkah menangani kes buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Isi utama yang kedua ialah pihak sekolah harus menangani kes buli dengan lebih berhemah. Isi kecil pertama bagi menyokong isi utama ini ialah pembuli dan mangsa buli harus dipanggil oleh pengetua atau penolong kanan atau guru-guru yang mendengar kes tersebut daripada mangsa buli. Mengapa? Mereka perlu memanggil pembuli dan mangsa buli untuk mengetahui sebab musabab perbuatan buli itu berlaku. Bagaimana jika kes tersebut tidak serius, pembuli dan mangsa buli boleh dirujuk kepada kaunselor sekolah agar kes tersebut tidak berpanjangan. Isi kecil kedua bagi menyokong isi utama pihak sekolah harus menangani kes buli dengan lebih berhemah ialah pihak sekolah perlu memanggil ibu bapa pembuli dan mangsa buli. Pihak sekolah perlu memanggil mereka bagi menerangkan tentang kes buli yang berlaku itu dengan lebih jelas agar dipahami oleh kedua-dua pihak. Dengan ini, mereka boleh berbincang tentang jalan penyelesaian terbaik bagi menghentikan kes buli tersebut. Isi kecil ketiga bagi menyokong isi utama ini ialah bagi kes buli yang telah berlaku dengan serius, pihak sekolah perlu melaporkannya kepada pihak polis. Mengapa? Kes buli ini merupakan suatu jenayah dan ia tidak boleh disembunyikan. Bagaimana? Dengan melaporkan kes kepada pihak polis, maka tindakan undang-undang yang sewajarnya dapat diambil terhadap pembuli. Sebagai penegasannya, pengetua sekolah atau guru besar harus bijaksana dalam menangani kes ini untuk mengelakkan ketidakpuasan hati ibu bapa, pembuli dan mangsa buli. Ini merupakan huraian yang relevan bagi isi pihak sekolah harus menangani kes buli dengan lebih berhemah. Pihak sekolah harus berhemah dalam menangani kes buli. Ayat ini berbentuk cadangan. Pihak sekolah harus memanggil pembuli dan mangsa buli dengan segera jika ada laporan dibuat. Ayat pertama dan ayat kedua ini ada koheren. Tindakan ini amat penting untuk mengetahui sebab musabab perbuatan buli itu berlaku. Ini yang saya katakan pada awal tadi, kita boleh menyelitkan kebaikan atau manfaat dalam menghuraikan tugasan yang memerlukan calon, menghuraikan tugasan, usaha, langkah
atau cara mengatasi. Baik, ayat seterusnya. Pembuli dan mangsa buli boleh diberikan khidmat bimbingan dan kaunseling jika kes itu belum serius. Ayat ini berbentuk cadangan. Pengetua sekolah perlu memanggil ibu bapa pembuli dan mangsa buli untuk menerangkan sebab musabab kes itu berlaku. Ayat ini berbentuk cadangan. Mereka boleh membincangkan jalan penyelesaian terbaik untuk menghentikan kes buli tersebut. Kes buli yang serius perlu dilaporkan kepada pihak polis. Cadangan untuk menyokong isi pihak sekolah harus berhemah dalam menangani kes buli. Hal ini dikatakan demikian kerana kes buli merupakan suatu jenayah. Oleh sebab itu, pihak sekolah tidak boleh menyembunyikan kes tersebut. Pembuli dapat ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang jika kes itu dilaporkan kepada pihak polis. Bagi ayat penegasan, calon boleh menulis begini. Pengetua atau guru besar harus bijaksana dalam menangani kes buli untuk mengelakkan ketidakpuasan hati ibu bapa pembuli dan mangsa buli. Isi ini dihuraikan dengan relevan kerana calon mengemukakan cadangan yang betul-betul relevan dengan isu utama soalan, iaitu kes buli. Dan isi yang dikemukakan ialah isi yang relevan, iaitu pihak sekolah harus berhemah dalam menangani kes buli. Dan dalam huraian, calon betul-betul menghuraikan tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dengan menepati ciri-ciri koheren dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga hingga ayat terakhir. Terdapat koheren dan kohesi yang sangat jelas. Dan isi ini sangat senang dipahami kerana calon menghuraikannya dengan matang dan jelas. Baik. Inilah isi yang dikatakan relevan dalam kita menjawab soalan yang berkaitan dengan tugasan, langkah atau cara, atau usaha atau cadangan untuk mengatasi sesuatu. Saya berharap agar pelajar yang mendengar atau menonton video ini mendapat sesuatu sebagai bekalan untuk menjawab soalan kerangan dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia bagi subjek Bahasa Melayu semester 1, kertas 1910/1. Hal ini dikatakan demikian kerana huraian yang relevan adalah huraian yang betul-betul menjawab tugasan. Apabila kita tidak dapat menjawab tugasan dengan teknik yang betul, kerangan kita itu mungkin mendapat markah yang rendah kerana huraian yang diberikan itu bercampur aduk, tidak relevan dan tidak kuat untuk menyokong isi utama yang dinyatakan. Dalam sesi ini, saya hanya memberikan dua contoh cara kita menghuraikan tugasan atau isi utama bagi menjawab tugasan, cara atau langkah atau usaha atau cadangan untuk mengatasi. Dalam peperiksaan sebenar, calon perlu menghuraikan 5 isi dengan menggunakan teknik yang sama. Calon boleh belajar menghuraikan teknik ini
menghuraikan isi kerangan, isi utama kerangan menggunakan teknik ini bagi isi ketiga, isi keempat, isi kelima. Kemudian, calon boleh upload jawapan pada ruangan komen di dalam video ini dan saya akan memberikan maklum balas. Dengan itu, saya akhiri sesi ini dengan ucapan selamat belajar, semoga berjaya dan saya doakan agar semua pelajar dapat menjawab soalan yang memerlukan anda menjawab tugasan kerangan, cara, langkah, usaha atau cadangan atau strategi atau usul untuk mengatasi sesuatu. Penulisan kerangan ini tidaklah susah sekiranya kita mengetahui teknik menjawab yang betul. Sekian, terima kasih.